أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Naml ayat 29 28 ayat 28. Bukan 28, 27 kan? 27. Oh 28. 27 dah. Pengajaran ayat berapa? Pengajaran ayat 24. Selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 24. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Maksudnya, aku dapati dia dan kaumnya, mereka sentiasa sujud kepada matahari selain daripada Allah, dan syaitan telah menghiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka, lalu syaitan menghalang mereka daripada jalan kebenaran. Pengajarannya, pertama, ada ketika Allah memberi ilham kepada haiwan seperti burung. Sehingga burung dapat membezakan, yang kedua, kehebatan burung hudhud ialah dia dapat memahami bahawa menyembah matahari adalah perbuatan syirik.
Dan puncanya adalah syaitan yang menghiaskan amalan syirik dilihat baik. Yang ketiga, menganggap sesuatu amalan yang bukan daripada sunnah Nabi adalah baik, adalah punca kesesatan. Yang keempat, antara punca manusia tidak mendapat hidayat ialah manusia ditimpa bala yang besar, iaitu menganggap perbuatan buruk adalah baik. Yang menyebabkan mereka tidak akan bertaubat dan kembali kepada hidayat. Jalan hidayah yang keberapa? Yang kelima, jalan hidayah adalah satu, manakala jalan kesesatan berbagai-bagai dan banyak. Okay, ayat 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Maksudnya, agar tidak mereka sujud. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Pengajarannya, Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah yang Esa, kerana Dia sahaja yang
dapat mengeluarkan perkara yang gaib sama ada di langit dan di bumi. Yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh matahari atau makhluk Allah yang lain. Yang kedua, Tuhan yang berhak disembah juga ialah Tuhan yang mengetahui apa sahaja yang dirahsiakan atau dinyatakan dengan jelas. Dan sifat ini juga tidak mungkin ada pada selain dari Allah. Yang ketiga, antara sebab utama manusia sentiasa taat kepada Allah dan takut melakukan dosa ialah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang tersembunyi dan yang nyata. Ayat 26, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Maksudnya, Allah lah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia, pencipta, pemilik arasy yang besar. Pengajarannya, Tuhan yang berhak disembah juga ialah Tuhan yang boleh mencipta makhluk yang paling besar dan hebat di dunia. Iaitu arasy. Arasy Allah yang agung, yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Ayat 27 dah ke? Dah belajar? Dah. Ayat 27. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Maksudnya, dia berkata, kami akan perhati adakah engkau yang bercakap benar ataupun engkau daripada golongan yang berdusta. Pengajarannya, pertama, apabila menerima apa-apa berita, wajib tabayyun, iaitu pastikan sama ada ia benar atau tidak. Yang kedua, haram seseorang itu
menerima berita kemudian disebarkan tanpa dipastikan ia sahih atau tidak. Okey. Kita sambut dan debur ayat seterusnya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat malam ni ayat 28 kaitan dengan ayat lepas ialah cerita bersiri, iaitu sambungan cerita kisah Hudhud yang pada asalnya dia hilang daripada barisan tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian apabila dia balik, dia bagi laporan kepada Nabi Sulaiman bahawa dia keluar tanpa izin kerana ada misi yang penting, iaitu dia dapati ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, yang mana wanita itu dan kaumnya menyembah apa? Matahari. Jadi setelah laporan itu diterima oleh Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata pada burung, kami akan pastikan sama ada maklumat yang kamu bagi benar ataupun tidak. Jadi burung tu sebenarnya boleh berfikir ke tak? Burung boleh berfikir ke tak? Boleh? Bolehlah. Kalau tak boleh berfikir, kenapa Nabi Sulaiman bercakap dengan burung? Burung yang kita bela boleh berfikir? Boleh? Boleh. Jadi pernah bercakap dengan burung. Apa dia? Oh, burung ni tak ada kelebihan macam burung Nabi Sulaiman. Oh, kita. Tapi burung kita sama dengan burung Nabi Sulaiman. Tak, bukan semua burung boleh berfikir. Ada orang bela burung tapi dia ajar burung untuk bagi salam. Burung pun jawab salam. Dan dua-dua tak faham salam. Okey, kita tengok apa kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman kata pada burung, izhab, pergilah. Nabi Sulaiman perintah pada siapa ni? Burung. Jadi burung ni berakal, tapi akal burung tak sama dengan akal manusia. Nabi Sulaiman perintah pada burung, okey, dengan maklumat yang kau dapat ni, iaitu Raja Balqis sembah matahari, sekarang nak pastikan maklumat engkau bagi ni betul ataupun tak. Sekarang pergi bikitabi dengan apa ni? Kitab di sini lebih tepat ialah suratku. Dengan suratku ini fa'alqih. Burung ni jantan ke betina? Mana tahu jantan? Tak, hazan ni balik pada apa ni? Surat, bukan balik pada burung. Izhab. Kalau perempuan, kalau betina, izhabi. Jadi pergi bawa surat aku ini, fa'alqih. Lalu alqih apa dah? Campakkannya. Alqa yulqi. Ilaihim, kepada mereka.
Kepada mereka ni siapa? Raja Balqis dan kaum dia lah. Sebab him. Kan? Kalau Raja Balqis saja ilaiha. Okey, setakat ni apa pengajaran dia? Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Nabi Sulaiman buat kerja dengan cepat. Kerja apa ni? Kerja dakwah. Mana tu cepat? Lepas dapat maklumat, terus dia suruh burung pergi kan. Jadi kenapa Nabi Sulaiman buat kerja dengan cepat? Dia tak kata okeylah, sebab aku sibuk, minggu depan kamu hantar surat. Tak, sekarang juga hantar surat. Pengajarannya apa? Apa masalah Balqis dan kaumnya? Syirik, bukan kemiskinan. Jadi masalah syirik je. Kenapa tak biarkan minggu depan ataupun lepas 2 hari ke? Antara perbuatan syirik dengan lapar, yang mana lebih bahaya? Yang mana lebih bahaya? Syirik. Tapi antara jumpa orang tak solat dengan orang lapar, kita bantu yang mana dulu? Kenapa jawapan tak sama? Mulut kita cakap antara orang syirik, orang tak solat dengan orang lapar, yang tak solat lagi bahaya. Tapi bila bagi bantuan, kita utamakan yang mana? Kenapa? Kenapa? Tak jumpa ayat ni? Kan Quran dah turun 1400 tahun yang lepas. Takkan baru baca sebab tak faham? Tak tadabbur. Jadi salah siapa? Baik. Jangan salah ke ustaz. Satu, dakwah kena segera. Dakwah kena segera. Orang lapar, kalau kita tak bantu, dia mati. Kan? Tapi kalau dia beriman, masuk syurga. Tapi kalau orang syirik, dia kenyang, tapi tak bantu, dia masuk neraka. Dan mungkin kita berdosa. Jadi Nabi Sulaiman walaupun dia raja, walaupun dia ada kerajaan besar, dia tak lupa tugas utama dia bukan raja, tapi pendakwah. Dia segera hilangkan perbuatan syirik. Satu. Yang kedua, ada tak ayat lain yang menunjukkan dakwah mesti disegerakan, tak boleh ditangguhkan? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Perkataan apa yang menunjukkan segera? Yas'a. Surah apa? Yasin ke Kahfi? Yasin. So, ayat berapa? Ayat 20. Ahsanta. Okey. Yang ketiga, kenapa lepas Nabi Sulaiman dapat laporan daripada burung, Nabi Sulaiman suruh burung yang sama pergi hantar surat? Kenapa Nabi Sulaiman tak suruh tentera yang lain? Kan dia banyak tentera. Angin pun tentera Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman suruh burung tu juga? Sebab dia lebih tahu tentang kesyirikan Raja Balqis dan di mana tempatnya. Itu strategi dakwah. Kita nak hantar orang berdakwah, mestilah orang yang tahu tempat nak pergi, apa keadaan di situ. Sebab tu Nabi bila hantar Muaz bin Jabal, Nabi pesan apa? Nabi hantar Muaz bin Jabal berdakwah ke Yaman. Nabi kata apa? Kamu pergi ni akan jumpa ahli kitab. Jadi Nabi perkenalkan mad'u kepada Muaz bin Jabal. Yang kamu nak dakwah ni siapa? Orang ahli kitab, bukan calon-calon orang. Jadi kamu kena ada ilmu. Jadi sangat penting kita sebagai pendakwah mengetahui situasi mad'u kita. Jahil ke, dah berilmu ke, apa fahaman dia, pegangan dia macam mana. Okey. Kemudian pergi dan campak. Semua. Kemudian tawalla. Tawalla pada berpaling. Dia ada dalam surah lain. Tawalla. Kalau tawalla ni fi'il madhi, dia telah berpaling. Cuba jadikan dia fi'il amar, perintah. Yang itulah itu.
Kalau nak jadi amar buat ni. Tawalla. Buruk, Nabi Sulaiman berkata bagi arah pada buruk. Satu, bawa surat. Yang kedua, campak. Yang ketiga, pergi. Tapi pergi bukan balik, berpaling anhum dari mereka. Satu, dua, tiga perintah. Perintah yang keempat, fanzur, maka perhati. Maza yarji'un, apa yang yarji'un apa dah? Mereka, yarji'un ni mereka. Yarji'un fi'il mudhari', marfu'. Tanda rafu' apa? Alamatu raf'ihi subutin nun. Ahsanta. Jadi sekarang berapa perintah Nabi Sulaiman? Satu, izhab. Satu. Yang kedua, alqih, campak surat. Yang ketiga, tawalla. Yang keempat, fanzur. 4 arahan. Pergi, campak, berpaling, lepas tu balik. Jangan, perhati. Jadi apa perintah, apa maksud perintah perhati ni? Apa yang Nabi Sulaiman nak? Apa dia? Kenapa tak hantar balik je? Tak, hantar jauh sikit, lepas tu perhati. Kenapa kena perhati? Dakwah dia kena ada follow up. Jangan hantar surat tinggal, kan? Dakwah kena ada follow up. Lepas kamu hantar surat, perhati apa yang berlaku, apa yang mereka bincang, apa keputusan mereka. Subhanallah, itulah dakwah. Betul, kalau kita berdakwah melalui apa ni? Facebook ke, WhatsApp ke, berkesan tak? Tak berkesan sebab kita tak tahu orang baca ke tak, orang faham ke tak. Tak dia faham tapi salah faham. Dia faham dah buat ke tak, dia sampai ke tak. Jadi dakwah yang berkesan pada dakwah apa? Fardiyah. Dakwah secara berdepan. Kita tahu orang tu macam mana respon dia, setakat mana dia faham. Sebab tu pelajar-pelajar kita ni, kita nak dia duduk kat sini. Kenapa? Kita boleh tengok semua pergerakan dia. Dia belajar, betul tak? Lepas tu faham ke tak? Lepas tu dah faham, buat ke tak? Macam mana akhlak dia? Daripada pagi sampai malam. Okey. Jadi Balqis ni miskin ke kaya? Kaya, ada kerajaan, tapi Nabi Sulaiman berdakwah. Tapi dalam situasi yang lain, ada orang kaya dan ada orang miskin. Yang mana kita nak dahulukan dari segi dakwah? Dua-dua. Kalau Hafiz, kalau entah ada orang kaya minta mengajar dengan orang miskin minta mengajar, itu dulu jam mana? Miskin. Kalau entah dahulu kau miskin, entah jadi miskin. Kenapa dahulu kau miskin? Tak ada alasan. Mana jawapan tu tak kukuh. Wakil, dahulukan siapa? Miskin ke orang kaya? Miskin. Kenapa? Biar dia miskin yang tiada ilmu. Biar dia miskin? Tiada ilmu. Tapi orang kaya pun tak ada ilmu juga. Sakif, dahulukan mana? Tak tahu. Orang kaya bagi sampul, orang miskin tak ada sampul. Nak dahulu mana? Miskin juga. Oh, hebatlah. Okey, cuba buka surah ni. Surah Abasa.
Surah Abasa. Kita tahu sebab turun surah ni, iaitu Nabi sedang berdakwah kepada siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Yang masa tu kafir. Bila Nabi sedang berdakwah pada pembesar Quraisy, datang siapa? Orang buta, miskin dan seorang. 3, buta, miskin dan seorang. Yang ni orang kafir ramai, pembesar ada jawatan, ada kuasa. Tiba-tiba bila datang orang miskin, Nabi buat apa? Abasa. Apa makna abasa? Nabi bermasam muka. Wa tawalla, dan pasal apa Nabi bermasam muka dengan orang miskin? Boleh tak kita bermasam muka dengan orang miskin? Jumpa orang kaya senyum, jumpa orang miskin masam je. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ni Nabi bermasam muka sebab sombong. Nabi sombong ke? Ibrahim, boleh tak bermasam muka dengan orang miskin? Tak boleh. Habis Nabi ni, Nabi buat salah ke betul? Okey. Sebenarnya Nabi bermasam muka pada orang miskin betul ke salah? Salah lah. Sebab tu Allah tegur. Sebab tu Allah tegur. Kalau tak salah, kenapa Allah tegur, kan? Tapi Nabi ada sebab tak bermasam muka? Ada sebab. Apa sebabnya? Sebab Nabi sedang berdakwah, bukan bermain, bukan sedang berseronok. Nabi sedang berdakwah. Dan Nabi bila berdakwah pada pembesar Quraisy, target Nabi apa dah? Nak ramai masuk Islam. Sedangkan yang ni seorang miskin, lepas tu seorang pula, lepas tu buta. Jadi Nabi fikir yang lebih ramai, supaya Islam jadi lebih kuat. Kalau pembesar masuk, yang bawah dia jadi Nabi bukan tak suka pada orang miskin ni, tapi Nabi tak suka dakwah dia, target dia yang besar, dia macam terganggu. Okey? Tapi Allah tetap tegur. Dia bermasam muka wa tawalla, dan berpaling daripada bila tu anja'ahul a'ma, bila datang seorang a'ma, buta. Okey. Cuba angkat a'ma, orang buta. Wama, Allah tegur, wama yudrika la'allahu yazakka. Yarhamkallah. Cuba terjemah. Dan kamu berpaling daripada orang buta tu, kamu tahu tak? Kamu tahu tak? La'allahu yazakka, dia datang untuk membersihkan jiwa, sucikan jiwa. Kamu tahu tak kenapa kamu berpaling? Au yazakkaru, ataupun orang buta tu datang nak ambil tazkirah, peringatan. Fatanfa'u zikra, maka peringatan itu memberi manfaat padanya. Kenapa kamu berpaling? Tengok Allah bela siapa ni? Allah bela siapa? Orang buta dan miskin. Kemudian angkat lagi. Amma man istaghna, adapun orang istaghna ni orang rasa serba cukup, sombong. Fa anta lahu tasadda, engkau apa tasadda? Engkau layan. Adapun orang kaya datang, engkau layan. Allah tegur. Lagi? Wa amma man angkat lagi. Okey. Wa ma 'alaika alla yazakka. Apa maksud? Allah yazakka, kalau orang kafir tu yang tak ikhlas tu, la yazakka, tidak bersihkan diri, wa ma 'alaika, bukan dosa engkau. Boleh faham? Sebab Nabi walaupun berdakwah, bila orang tak beriman, Nabi rasa dia yang bersalah, kan? Allah kata bukan dosa engkau, itu dosa mereka. Kita kalau orang tak beriman dan kita tak berdakwah, kita rasa siapa yang berdosa? Dialah. Tak nak datang kelas sangat, kan? Kemudian Allah kata wa amma man ja'aka,
Adapun orang yang datang kepada engkau yas'a. Tengok Allah puji orang miskin. Allah muliakan orang miskin sebab apa? Sifat pertama yas'a. Datang dalam keadaan bersegera. Yang buta ni datang bersegera. Datang bersegera untuk apa? Untuk dapat ilmu. Jadi siapa-siapa yang bersegera datang untuk belajar, untuk dapat ilmu, Allah puji. Ini orang terpuji walaupun dia miskin. Kemudian dan juga menunjukkan menuntut ilmu kena segera. Yang tadi surah Yasin menunjukkan apa? Yas'a juga. Dakwah. Jadi belajar pun kena segera, dakwah pun kena segera. Biasa orang kita bila dia belajar? Bila dah mati mana boleh belajar? Bila pencen. Bila masuk grup POP ya. Kemudian Allah puji lagi. Orang miskin ni satu yas'a, yang kedua yakhsha. Yakhsha. Apa makna yakhsha? Dia takut. Satu bersegera untuk belajar, yang kedua yakhsha. Yakhsha ni hasil daripada apa? Dia takut pada Allah. Hasil daripada apa? Hasil daripada ilmu. Jadi ilmu yang sebenar ialah yang menjadikan orang tu takut pada Allah. Kalau dia belajar sekian banyak, sekian lama, tapi tak takut pada Allah, dia sebenarnya itu bukan ilmu. Dia tetap jahil. Orang yang betul-betul berilmu, yang rasa kebesaran Allah dan takut. Apa dalil? Orang yang berilmu ialah orang yang takut pada Allah. Apa dalil? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat apa? Surah apa? Kenapa tengok ke sana? Oh, ada situ lah. Surah apa tu? Fatir ayat 28. Kita letak 3 bulan. Lepas ni kita cabut sebab kita anggap semua dah hafal Fa anta anhu talaha. Allah tegur. Yang kaya datang, tasadda, engkau layan. Yang buta datang, walaupun dia yas'a, walaupun dia yakhsha, tapi engkau talaha, engkau buat tak layan. Allah tegur. Kemudian ayat seterusnya, kalla innaha tazkirah. Sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Jangan ulang. Innaha tazkirah. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah peringatan. Jangan ulang. Boleh faham? Jadi Nabi Sulaiman berdakwah pada Raja Balqis. Tapi masa tak ada orang miskin, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang miskin yang ikhlas datang nak belajar, kemudian kita nak layan orang tua, bukan orang tua, orang kaya, orang yang berpangkat, sedangkan mereka tak ikhlas, itu adalah satu kesalahan. Dan juga pengajaran di sini, kita tengok sifat orang miskin di zaman Rasulullah. Apa sifat dia? Dua, yas'a, yakhsha. Walaupun dia miskin, walaupun dia buta. Dalam masyarakat kita, kalau dah miskin, lepas tu buta pula, ada tak dua sifat ni? Berlomba nak belajar dan takut pada Allah. Tak ada. Apa pasal? Kenapa? Kita tahu kan orang miskin zaman Nabi hebat. Berilmu, takut pada Allah, sentiasa menunggu untuk berjihad. Bukan sentiasa menunggu untuk dapat bantuan, tak. Nabi perang je, berebut nak pergi berjihad, bukan nak minta bantuan. Jadi kehebatan orang miskin di zaman Nabi ialah mereka satu berilmu, yang kedua sentiasa bersedia untuk berjihad. Tapi orang miskin zaman kita boleh kata macam terpinggir. Kenapa? Adakah kita kekurangan pendakwah? Apa dia? Nabi tak bersama mereka. Nabi? Kalau orang miskin zaman Nabi, Nabi bersama mereka. Jawapan pertama, sebab orang miskin zaman Nabi, Nabi sentiasa bersama mereka. Bahkan di masjid Nabi ada ahli. Nabi hidup bersama orang miskin. Nabi orang yang hebat,
tapi hidup bersama orang miskin. Tapi sekarang susah kita nak jumpa ustaz, pendakwah yang hebat, selebriti duduk bersama orang miskin. Betul? Biasa ustaz-ustaz duduk bersama siapa? Ha? Oh, bersama artis. Buat apa? Oh, dakwah ke artis. Asif nanti nak dakwah pada artis ke nak dakwah pada orang miskin? Ha? Apa dah? Oh, susah nak jawab. Tunggu 3 tahun. Okey. Cuba buka surah ni, surah Taubah ayat 98. Okey, ini antara contohlah bagaimana orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum tu. Tadi dah nampak dah. 98 ke 90 apa? La ajidu tadi. 92. Okey. Ni. Siapa yang dah hafal ni? Ibrahim sudah hafal ayat ni. Sudah hafal. Boleh terjemah. Tak boleh. Siapa yang dah hafal dan terjemah? Haikal dah hafal. Sakif. Okey. Boleh. Sakif boleh. Cuba. Wala. La. Tidak. Ala. Ke atas orang-orang yang Allazina, orang-orang yang iza apabila ma apa atauka yang datang kepada kamu. Mereka datang. Mana Allah nak bagi tu tidak jadi dosa. Bila Nabi istiaf perang, siapa tak bagi berdosa. Tapi ada yang terkecuali. Tidak menjadi dosa kepada orang yang apabila mereka datang kepada engkau. Okey, sambung. Litahmilahum, untuk tahmil. Untuk engkau membawa mereka. Mereka datang pada engkau untuk engkau bawa mereka pergi berjihad. Kulta, engkau berkata pada mereka, la ajidu, tidak aku dapati ma ahmilukum, yang aku akan membawa kamu. Aku tidak dapati apa yang boleh aku bawa kamu untuk pergi berjihad. Mana kenderaan tak ada, aku tak boleh bawa. Ini orang miskin. Maka tawallau, Mereka berpaling. mereka tu siapa? Orang-orang miskin. Orang miskin. Wa a'yunuhum, Dan mata-mata mereka. mata-mata mereka tafidu. Tafidu tak tahu, bukan mana tak tahu. Tafidu makna dia mengalir, mencurah. Daripada faidan, mengalir. Minad dam'i, min dari dam'i, air mata. Bila engkau bagi tahu tak ada kenderaan nak bawa kamu pergi berjihad, maka orang miskin berpaling dan Nabi nampak air mata mereka mengalir. Sebab apa? Hazanan, sedih, kerana sedih. Allah yajidu. Kenapa mereka sedih? Mereka tidak dapati ma yunfiqun, apa yang mereka nak infakkan. Mereka tak boleh. Nak infak harta, tak ada duit. Nak infakkan badan, roh, tak boleh pergi. Jadi mereka buat apa? Menangis. Itu kehebatan orang miskin. Sebab apa? Sebab Nabi didik mereka dan Nabi sentiasa duduk bersama mereka. Yang tu yang kita nak ni, pelajar-pelajar kita, tolonglah penuhi lompong tu. Yang mengajar orang pandai ramai dah, yang mengajar kat masjid dah ramai, yang mengajar orang kaya pun ramai, tapi
dan mengajar orang miskin ni sangat sedikit. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, lepas tu bila surat tu sampai pada Balqis, apa kata Balqis? Qalat. Qalat ni dia berkata, lelaki ke perempuan? Perempuan. Mana tahu? Ada ta. Ya ayyuhal mala'u. Wahai al-mala'u, pembesar-pembesar. Raja Balqis ni dia ketua. Dia ada menteri-menteri dia. Bila dapat surat, dia kata apa? Dia tak terubah keputusan. Tapi dia berbincang dengan menteri-menteri dia. Wahai pembesar-pembesar, inni. Qalat, dia berkata, wahai pembesar-pembesar, inni, sesungguhnya aku ulkiya, dicampak, ilayya pada kepadaku, kitabun karim, kitab ataupun surat karim yang mulia. Apa maksud kitab ataupun surat yang mulia? Kenapa dia panggil karim? Kita biasa dengar Ramadan Karim, Quranul Karim. Ini kitabun karim. Ahli tafsir mengatakan sebab apa saja yang ada isi penting dalam itu dipanggil karim. Dan ada juga ahli tafsir mengatakan surat tu sebab dibuat daripada tulisan yang sangat cantik dan kertas yang elok, maka dinamakan karim. Kenapa dicampak? Kenapa dia kata dicampak? Nabi Sulaiman pun dah arah burung tadi campak kan. Raja Balqis pun kata dicampak pada aku. Kenapa? Sebab burung tu bawa surat dengan apa? Dengan apa? Sama ada kaki dengan paruh. Kemudian dicampak je lah. Takkan nak bagi kat tangan. Dulu kita tahu kan, jauh Palestin dengan Yaman 3,000 km kan. Mana ada postman, mana ada. Jadi burung yang bawa. Hebat. Burung bawa mesej apa ni? Ini surat apa? Surat cinta ke surat dakwah? Mana tahu? Ada orang kata buat surat cinta, sebab tu akhirnya Sulaiman kahwin dengan Balqis. Apa dalil? Surat ni surat dakwah. Ayat seterusnya. Innahu sesungguhnya dari Sulaiman. Subhanallah. Walaupun dia Nabi, walaupun dia raja, tapi dia hanya sebut nama Sulaiman je. Dia tak sebut daripada yang maha mulia Raja Sulaiman. Itu menunjukkan apa tu? Rendah diri. Ada setengah orang kalau ada datuk kat depan, tertinggal datuk kan, ataupun satu huruf jatuh, marah, melentingkan. Ada orang juga ustaz, kita tak panggil ustaz, dia marah. Dia kalau bercakap dia kata ustaz, ustaz akan pergi kan. Tak perlu. Sebab Nabi Sulaiman dengan ustaz mana lebih baik? Nabi tak kata min Nabi Sulaiman, min Sulaiman je, simple je. Sifat rendah diri. Kita dah belajar kan, semakin kita merendah diri, semakin Allah angkat. Ada dalil? Surah Al-Furqan. Apa dia? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Betul ke? Tak, semakin seseorang tu merendah diri, Allah semakin angkatnya. Dalilnya hadis kan. Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seseorang tawadhu' melainkan rafa'ahu Allah. Allah angkat dia. Hadis. Okey, sesungguhnya dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya ia
Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Rahim. Apa beza Rahman dengan Rahim? Kuat semula. Rahman. Siapa nak jawab ni? Seorang je. Udais. Rahman untuk semua makhluk, termasuk orang kafir. Rahim. Jadi orang kafir tak dapat rahim. Tapi dua-dua ni, Rahman dengan Rahim ni bermula asalnya perkataan apa? Rahmat. Orang kafir dapat tak rahmat Allah? Dapat. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu pendapat pertama, Rahman untuk semua, termasuklah orang kafir, makhluk haiwan. Rahim untuk orang beriman. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang kedua, Rahman tu sifat Allah. Rahman sifat Allah. Rahim perbuatan. Apa beza? Dia Rahman, Allah memang sifat dia penyayang, pemurah. Tapi Rahim, bila Allah bagi rahmatnya pada orang, dia panggil Rahim. Tapi selagi rahmat tu tak sampai pada kita, Allah Ar-Rahman. Boleh faham? Macam katalah, ustaz ni pemurah, tapi ustaz tak pernah bagi pada dia pun. Dia kata ustaz pemurah. Masa tu Ar-Rahman. Satu hari ustaz bagi duit pada dia 1,000. Masa tu ustaz Ar-Rahim. Boleh faham? Dan pendapat tu lagi kuatlah. Dan rahmat Allah ni kat dunia ada berapa semua? Rahmat Allah semua sekali ada berapa? Ada 100. Yang manusia tak berebut cinta, berebut kasih sayang ni hanyalah satu rahmat je. Yang 99 lagi manusia tak berebut. Yang Allah simpan untuk apa? Untuk hari akhirat. Jadi yang manusia tak berebut yang satu, yang 99 manusia abaikan. Okey. Jadi surat Nabi Sulaiman bermula dengan apa? Bismillah. Ini tanda apa? Surat ni adalah surat dakwah, bukan surat cinta. Siapa tulis surat cinta start tu Bismillah? Ada? Siapa ada pengalaman masa bercinta? Ibrahim. Pernah tak hantar surat pada Sarah ke Hajar ke? Bismillah, I love you. Ada? Okey, apa pengajaran? Bila surat ni bermula dengan Bismillah, apa pengajarannya? Nak mula apa-apa mesti dengan Bismillah. Apa dalil ni? Ayat Quran. Dan ada hadis. Cuba tunjuk hadis. Okey, ini bukan hadis tapi tak apalah. Ini ulasan kepada tafsir surah Abasa tadi. Saya sentuh sikit. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Kisah Nabi berdakwah dengan pembesar musyrikin, kemudian datang orang buta dan Nabi bermasam muka, Allah tegur. Ada satu kaedah yang besar. Kaedah yang masyhur. Apa dia? La yutraku amrun ma'lumun li amrin mawhum. Tidak boleh. Mana hilang dah? Mana bawah? Dekat tempat yang sama, tapi bawah sikit. Tengah. Ni. Oh, tak nampak. Tengok kaedah. Daripada kisah Abasa wa Tawalla. La yutraku, tidak boleh dibiarkan ataupun ditinggalkan amrun maklum, benda yang diketahui, li amrin mauhum, kepada perkara yang samar. Faham?
antara orang yang buta tadi, Abdullah bin Umi Maktum, dengan orang musyrikin, pembesar Quraisy. Siapa yang jelas ikhlas nak berdakwah dan nak dapat ilmu? Orang buta. Maka jangan tinggal yang buta sebab jelas dia nak kebaikan, sebabkan orang musyrikin yang mauhum sama-sama. Itu keadaan dia. Boleh faham? Kalau ada dua orang nak minta buat kelas pada kita, seorang miskin, seorang kaya, tapi kita nampak miskin ni betul-betul ikhlas, maka kita kena ambil yang miskin. Wala maslahah, dan tidak boleh ditinggalkan maslahah mutahaqqiqah, maslahah yang telah pasti akan berlaku, li maslahatin mutawahhimah, kepada maslahah yang sama-sama. Itu keadaan dia. Kalau kita nak buat, ada benda jelas matlamatnya, ada satu benda tak jelas, tinggal yang tak jelas. Okey, cuba bagi hadis tadi. Okey. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin, cuba terjemah, kullu, setiap, amrin, perkara, zibalin, zi yang mempunyai balin, benda yang penting ataupun berfaedah. Setiap perkara yang mempunyai faedah ataupun kepentingan, la yubda'u, yang tidak dimulai, fihi padanya, bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Apa makna abtar? Apa makna abtar? Ada dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Apa makna abtar? Terputus apa? Nah, terputus daripada rahmat Allah. Jadi Nabi bagi tahu apa saja perkara yang ada kebaikan tapi tidak mula dengan bismillah, maka dia terputus. Ada yang ulama menghuraikan abtar di sini ialah berkatnya kurang. Kita makan nasi baik tapi tak baca bismillah, tak ada berkat ataupun kurang. Kita baca Quran baik tapi tak mula dengan bismillah, kurang. Kita pakai baju baik kan, tapi tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Jadi apa saja benda yang baik hendaklah dimulakan dengan bismillah. Ada riwayat lain, setiap perkara yang penting ada faedah tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia juga aqta. Aqta dengan abtar sama, iaitu kurang berkat ataupun terputus. Ada riwayat mula dengan alhamdulillah, ada riwayat mula dengan bismillah. Tapi benda yang baik jelah. Benda yang tak baik jangan mula bismillah. Dia nak mengumpat bismillah supaya apa? Berkat kan? Hisap rokok kan? Hisap rokok boleh tak dengan bismillah? Habis rokok alhamdulillah, tak membazir kan? Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Okey, kita balik pada ayat. Okey, apa isi surat ataupun mesej dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam? Allah ta'lu, agar jangan ta'lu, kamu sombong, alayya, ke atasku. Surat dakwah Nabi Sulaiman simple je, tak adalah panjang berjela-jela. Satu mula dengan bismillah, yang kedua jangan sombong. Jangan sombong kepada aku. Kenapa jangan sombong? Dakwah pertama jangan sombong. Kenapa? Sebab sifat sombong penghalang kepada segala kebaikan. Bahkan Nabi kata antara sombong, ciri-ciri sombong apa dia? Kalau orang tanya apa itu sombong? Batarul haq, ghamtun nas. Pertama, sombong ialah batarul haq. Apa dia? Menolak kebenaran. Yang kedua,
Ghamtun nas, merendahkan orang, itu sombong. Jadi dakwah pertama kena buang sifat sombong. Kalau ada sombong, tak mungkin dapat ilmu. Jadi kata Nabi Sulaiman, yang pertama, jangan sombong dengan aku. Yang kedua, waktu ni dan datanglah kepadaku muslimin dalam keadaan apa dia muslimin? Berserah diri. Beza tak? Kenapa Nabi Sulaiman tak kata aslimu? Masuk Islam je. Sebaliknya dia kata apa? Datang padaku, serah diri. Dia boleh berkata aslimu, Islamlah kamu. Tak, dia kata waktu ni muslimi. Apa beza? Yang mana ni? Kalau aslimu masuk Islam secara paksa, yang ni tak paksa. Datang pada aku muslimin. Apa dia? Tapi ini macam paksa juga kan. Datang pada aku muslimin dalam keadaan kamu Islam. Paksa datang. Menunjukkan apa tu? Dalam tafsir ayat ni, waktu ni muslimin, menunjukkan Nabi Sulaiman kuat dan kerajaannya lebih besar daripada kerajaan Balqis. Dia kata datang, itu menunjukkan dia ada kuasa. Kalau kata aslimu je, dia tak ada kuasa Islam. Tak ada Islam apa, aku tak boleh buat apa. Boleh faham? Ada satu ayat tertinggal ke? Oh, betul kan? 32. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Selepas dapat surat dakwah, berapa ayat? Berapa ayat? Satu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allah ta'lu alayya. Yang ketiga, 3 ayat je dakwah. Subhanallah. Kita kadang-kadang cakap pasal Islam 1 jam. Orang tak faham. Jadi dakwah ni kadang-kadang tak perlu cakap panjang. Simple je. Qalat, apa respon Balqis? Dia berkata, wahai al-mala'u. Apa mala'u tadi? Ini mala'u, bukan mala'un, bukan wala'un. Pembesar. Aftuni. Aftuni apa dia? Bagilah fatwa pada aku. Siapa minta fatwa ni? Minta fatwa atau pandangan? Siapa? Dia minta daripada siapa? Pembesar. Bagilah pandangan padaku fi amri, dalam urusanku. Kenapa dia minta pandangan pembesar? Dia kan raja, dia boleh buat keputusan apa tu guna kuasa. Betul kan? Kenapa dia minta? Bahkan dia kata apa? Ma kuntu. Tidak. Kuntu apa dia kuntu? Adalah aku. Kita biasa tak baca doa atau zikir yang ada kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kisah siapa tu? Doa siapa? Nabi Yunus ke Nabi Nuh? Nabi Yunus. Okey, tidaklah aku qati'atan. Qati' apa dia? Memutuskan. Aku tidak memutuskan amran, sesuatu
perkara hatta sehinggalah tashhadun, kamu apa? Kamu bersaksi, termasuklah kamu bagi pandangan. Apa pengajaran? Setelah Balqis dapat surat, dia panggil pembesar dia, dia minta pandangan pembesar dia, dan dia kata, aku tak akan buat keputusan sehingga kamu bagi pandangan. Apa pengajaran untuk kita? Tanya orang berilmu. Tapi antara Balqis dengan menteri dia, siapa lebih berilmu? Apa dia? Kena berbincang. Balqis masa ni kafir ke Islam? Jadi pengajarannya, kalau orang kafir pun berbincang, bermesyuarat sebelum buat keputusan, kita orang Islam lagi kena bermesyuarat. Tapi kita buat mesyuarat bukan sebab ikut Balqis, tapi sebab ikut arahan Allah. Ada tak arahan Allah supaya orang Islam bila nak buat apa-apa kena bermesyuarat? Ada. Surah apa? Surah Asy-Syura. Ayat berapa? Oh, sebab mesyuarat dia kira surah Syura lah. Tapi ayat berapa? Cuba buka surah Asy-Syura. Dah keluar dah? Tak payah buka lah, tengok sini je. Wallazina tajmah. Wallazina, dan orang-orang yang istajabu. Istajabu apa? Menyahut, menerima li rabbihim, seruan Tuhan mereka. Allah nak puji ni. Orang-orang yang menerima, menyahut seruan Tuhan mereka, dan wa aqamus salat, mereka mendirikan salat. Dua sifat yang Allah puji. Satu, Allah cakap apa, dia terima. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, wa amruhum syura, urusan mereka ni adalah sentiasa bermesyuarat. Bainahum, di antara mereka. Dan sifat yang keempat yang Allah puji, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka sentiasa infak. Tengok sifat yang Allah puji. Satu apa dia? Istajabu. Dengar aja, sami'na. Yang kedua, perintah Allah yang utama ialah mendirikan solat. Yang ketiga, sentiasa bermesyuarat. Yang keempat, kenapa dari segi ibadat ada dua kan? Dari segi ibadat ada dua. Satu apa dia? Solat. Yang kedua, infak. Kenapa banyak ayat Quran Allah sebut dua? Kalau lepas solat Allah sebut infak. Kenapa? Kalau solat tu hubungan dengan Allah. Oh, jadi Islam ni kena ada dua hubungan. Satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah saja, Islam tak betul. Tak mestinya. Tak sempurna. Kalau hubungan dengan orang saja tapi hubungan dengan Allah tak okey? Okey tak? Tak okey. Jadi apa bukti hubungan dia, ibadat dengan Allah betul? Apa buktinya? Hubungan dengan orang baik. Lepas tu Nabi cakap apa? Sebaik-baik kamu ialah, sebaik-baik kamu ahabbun nasi ilallah anfa'hum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak bagi manfaat pada orang, bukan pada diri. Satu. Yang kedua, satu lagi hadis. Khairun nas. Samalah lebih kurang tu. Satu lagi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik pada ahli keluarganya. Ahli keluarga tu orang tu.
Siapa nak tahu orang tu baik tak dengan orang di luar, tengok hubungannya dengan anak isterinya. Kalau terbaik dengan anak isteri, dia akan terbaik di luar. Okey, boleh eh? Dah habis ke ayat? Oh, dah habis dah. Oh, dah habis. Kalau habis, memang habislah. Ada soalan? Apa dia? Cuba dia. Okey. Surah Al-Hashr ayat 8. Cuba tengok bagaimana sifat orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemiskinan bukan isu besar di zaman Nabi. Isu besar apa dia? Miskin ilmu, jahil, itu jadi besar. Tapi kalau miskin harta bukan jadi masalah. Tengok Allah puji, cuba terjemah. Lil fuqara'i. Bagi orang, kalau satu fakir, kalau ramai fuqara. Allah puji bagi orang-orang fakir, muhajirin yang surah Al-Hashr ayat 8. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah. Macam mana dia hijrah tu? Allazina ukhriju, mereka dikeluarkan, diusir min diarihim, dari negeri mereka, iaitu negeri apa ni? Mekah. Wa amwalihim, dan harta mereka. Maknanya yang muhajirin ni asalnya, adakah semua miskin ataupun ada sebahagian kaya? Kaya. Apa dalil? Ni. Tengok sahabat, asalnya kaya, tapi sebab Islam suruh hijrah, tinggal harta jadi fakir. Demi kerana Islam. Dan apa yang mereka nak sebenarnya? Bila mereka tinggalkan harta, tinggalkan kampung halaman, apa yang mereka nak? Ya bataghuna, mereka mencari fadlan minallah. Apa makna fadlan? Kelebihan daripada Allah. Berbalik tak? Tinggal Mekah, tinggal harta, dapat fadlan minallah. Berbalik tak? Yang tak berbalik apa dia? Cari harta, cari rumah, tapi terlepas fadlan minallah, itu tak berbalik. Kemudian kemudian apa? Waridwana, dan redha Allah. Dan apa kerja utama orang fakir hijrah, orang fakir muhajir? Apa kerja utama dia? Yansurunallah wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka sentiasa, ini kerja utama mereka. Sebab tu yang suruh fi'il apa? Menunjukkan apa? Mereka sentiasa 24 jam menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka Allah puji orang fakir ni, ulaika humus sadiqun. Mereka inilah orang yang benar. Benar ni apa maksud benar? Apa maksud benar? Benar lawan dia kazib, dusta. Dusta ni dia cakap beriman, tapi bila suruh korban dia tak bagi. Itu dusta. Jadi yang benar apa dia? Mulut cakap beriman, tapi bila Allah suruh berhijrah, dia tinggalkan. Tinggal kampung, tinggal harta. Maka Allah kata, itulah yang sadiqun, yang sebenarnya. Okey. Dah, ada lagi ada? Okey, ayat ni juga Allah nak bagi tahu kelebihan orang miskin. Kita suruh adik-adik terjemah, boleh? Boleh Siapa berani ke depan terjemah dengan dibantu oleh ustaz? Saqib, Turid, Amsar. Boleh? Tak, terjemah dibantu oleh ustaz. Boleh. Amsar boleh. Boleh. Oh, tak nak depan.
Nanti kalau dekat depan ayah boleh tengok tau. Ha? Okeylah. Okey. Tidak ada paksaan dalam wasbir. Bersabarlah nafsaka. Diri kau. Diri siapa? Nabi Muhammad. Ma'al lazina. Bersama al-lazina, orang-orang yang yad'una rabbahum. Kuat sikit. Rabbahum, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan waktu petang. Apa yang mereka nak? Yuriduna, mereka mahu, mereka ingin wajahahu, wajah Allah. Mana mereka nak melihat wajah Allah. Sebab nikmat paling besar di syurga pada dapat melihat wajah Allah. Okey, wala ta'du, jangan ainaka, dua mata engkau, ta'du, berpaling. Jangan dua mata engkau, Allah larang pada Nabi. Jangan dua mata engkau berpaling anhum, dari siapa? Orang miskin. Sabar duduk dengan orang miskin, jangan berpaling daripada mereka. Turidu, engkau, kerana engkau ingin zinatal hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti', janganlah engkau mentaati man, siapa yang aghfalna, siapa yang kami telah lalaikan qalbahu, hatinya, an zikrina, daripada mengingati kami, wattaba'a, dia ikut hawahu, hawa nafsunya, wa kana amruhu, urusannya furuta. Semua tahu, last sekali tak tahu. Furuta tu makna menyimpang ataupun sesat. Faham? Masya Allah, barakallahu fiik. Apa maksud intipati ayat ni? Allah kata pada Nabi, sabar. Duduk bersama siapa? Orang miskin yang macam mana? Apa sifat orang miskin ni? Yad'una rabbah. Yad'u ni lebih kepada beribadat pada Allah pagi, petang, siang, malam. Hebat orang miskin, beribadat pada Allah pagi, petang, siang, malam. Dan mereka ni beribadat pada Allah nak apa? Nak redha Allah, nak melihat wajah Allah, bukan nak bantuan. Kemudian Allah larang Nabi, jangan berpaling daripada orang miskin, jangan tinggal orang miskin hanya kerana nak perhiasan dunia. Biasa orang tak ada masa dengan miskin, biasa disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Jadi Allah kata jangan. Dan jangan kamu taat pada orang yang kami lalaikan hati mereka, iaitu orang yang kafir, orang munafik. Jangan ikut. Sebab orang kafir nak apa? Orang kafir nak apa daripada Nabi? Dia nak Nabi tinggalkan orang miskin. Dia beritahu pada Nabi Muhammad, kalau kamu nak kami masuk majlis kamu, pinggirkan orang miskin, tinggalkan orang miskin, keluarkan orang miskin, kami masuk. Allah kata jangan dengar, jangan taat. Okey, cukup ah. Ada soalan? Ini surah apa ni, Amsyah? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 28. Okey, insya-Allah kita minta setiap kali lepas kelas kalau ada makan apa, kita minta jangan lama sangat, pukul 11 kita habislah, sebab ada yang terpaksa kemas, kan ada yang nak balik jauh. Jadi kita bagi ruang pada mereka lah. Jadi pukul 11 kita nak kemas dan kita nak tutup. Boleh makan, bukan tak boleh. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ترق جنانه وتنى العظيم